Assalamualaikum, kita jumpa lagi ya. Dalam tajuk yang seterusnya iaitu 10.3. Okey. Iaitu bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai. Okey, yang ni kita tengok kepada bentuk akibat hakisan dan juga pemendapan. Okey. Kita tengok yang pertama iaitu bentuk muka bumi akibat hakisan ombak di pinggir pantai. Okey, bentuk muka bumi yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak ialah cenuram. Okey, poin dia. Cenuram, teres hakisan ombak. Ni banyak ni. Okey, teluk dan tanjung, lohong ombak, anak teluk, gua, gerbang laut, batu tunggu dan tunggul sisa. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, cenuram dan teres hakisan ombak. Okay, ombak menghakis di kawasan P. Okay, contoh ini air pasang, air surut. Okay, ini kawasan P yang terletak di antara aras air pasang dan air surut. Okay. Disebabkan hakisan berterusan membentuk lekukan di P, bahan terhakis ditimbunkan di Q, lalu membentuk teres luar pesisir. Okay. So berterusan dia kena kawasan P, so dia akan jadi, kawasan ini akan terhakis dan akan turun ke kawasan Q. Pengunduran cenuram ke darat oleh tindakan hakisan menyebabkan terbentuknya teres hakisan ombak. Okey, nampak bentuk teres. Okey. Ni kita panggil bentuk teres lah. Kalau macam padi, kalau kita biasa kena istilah sebelum ni, pertanian berteres. Okey. Sebelum ni pun kita belajar dalam tajuk hakisan cerun. Cara untuk elakkan hakisan cerun bukit, okay, kita buat secara berteres. Okay, bentuk berteres macam inilah. Teres hakisan ombak ini jelas kelihatan apabila air surut, contohnya di pantai Dorset, England. Okay, cenuram dan teres, kemudian kawasan yang telah terhakis. Okay. Yang ni boleh photostat lah gambar ni dan juga bersama dengan nota dia. Tapi awak faham konsep dia cukup lah. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan cenuran dan teres hakisan ombak. Macam mana dia berlaku. Okay, awak kena faham konsep dia. Okay, kemudian teluk dan tanjung. Di kawasan yang mempunyai susunan batuan keras dan batuan lembut secara berselang-seli, batuan lembut akan lebih cepat terhakis lalu membentuk teluk seperti Teluk Pandan di Sarawak. Okay, ini contoh dia. Dan Tanjung Ringgit di Lombok, Indonesia. Batuan keras pula bertahan dalam membentuk tanjung yang menganjur ke arah laut. Okey, ini kawasan teluk. Okey, kita tengok gambar ni lah. Kawasan belekuk terhakis, kita panggil teluk. Kawasan yang tinggal menjulur ke arah laut ni kita panggil tanjung. Okey, batuan lembut, batuan keras. Batuan keras tinggal, batuan lembut akan terhakis akibat hakisan ombak. Okey, nampak? Ni batuan keras lah ni. Sebab tu dia kekal. Okey, batuan yang lembut, dia mudah terhakis. Okay. Dan ini pun proses ni jutaan tahun bukan kata sekejap. Okey, faham? Yang ni kena faham macam mana dia boleh berlaku dan juga apa key dia ialah batuan lembut, batuan keras. Dan yang menjulur itu tanjung, yang masuk ke dalam terhakis tu adalah teluk. Okey ya. Okey, kemudian kita tengok globe atau lohong ombak. Globe ialah lubang yang terbentuk di bumbung gua akibat hakisan ombak yang berterusan. Okay, contohnya ialah di Benagil, Algarve di Portugal. Okey, gua ni terbentuk apabila hakisan tu dia menghakis kawasan bawah ni, ni boleh katakan kawasan yang batuan lembut dan dia memang terkena ombak secara direct. Okay, dia membentuk gua. So, dia daripada berterusan, dia hakis bahagian atas sehinggalah membentuk globe. Okay. Daripada tindakan ombak jugalah. Kelembapan daripada ombak itu bawa air. Okay, ini contoh gambar dia. Ini globe. Okay.
Air surut, okey, kita bolehlah duduk kat bawah ni, bila air pasang mungkin kawasan ni akan penuh dengan air. Okey, geo atau anak teluk, dia daripada globe tadi, dia dah pecah. Okey, geo atau anak teluk terhasil akibat hakisan berterusan terhadap lohong ombak dan akhirnya meruntuhkan bumbung gua lalu menjadi satu serokan yang sempit dan panjang. Serokan, ada maksud serokan. Lubang teluk kecil yang terdapat di pinggir laut. Okay. Contoh pantai Stroma di Scotland. Okay. Ni kawasan ni asalnya ada batuan tapi hakisan berterusan menyebabkan bumbung dia runtuh dan membentuk satu laluan ke arah hujung sana tu yang asalnya adalah globe. Okey. Ada buku apa kena tahu dulu sila, ada yang guna dalam soalan pun kadang-kadang yang guna globe, geo dan globe. Okey, ada juga yang guna anak teluk dan lohong ombak. So kena tahu beza dia. Okey, boleh ya. Gambar ni boleh photostat lah nanti, salin atau lukis kalau boleh pandai lukis, lukis lah kalau lukisan awak cantik. Okey. Okey, gua, gerbang laut, batu tunggu dan tunggul sisa. Ini pun satu proses yang berterusan. Okay, gua laut terbentuk akibat hakisan secara hidro dan lelesan yang berterusan terhadap cenuran yang mempunyai rekahan. Okay, hakisan secara hidro dan lelesan. Air memasuki rekahan cenuran, meluaskan lagi rekahan lalu membentuk lubang besar di kaki cenuran. Lubang ini disebut sebagai gua laut. Contohnya Gua Cerita di Pulau Langkawi, Kedah. Okey. Air yang masuk ni akan menghakis berterusan. Gerbang laut pula terbentuk apabila dua buah gua yang terletak bertentangan di sebuah tanjung bertemu antara satu sama lain akibat hakisan berterusan yang dialami oleh kedua-dua buah gua. Contoh gerbang laut ialah pantai yang terdapat di Pantai Nusa Peninda di Indonesia. Okey. Di hakis sebelah sini ni tanjung asal dia. So ombak kena kawasan ni, so dia hakis-hakis, yang ni membentuk gua. Kalau yang ni buat gerbang laut, dia lama kelamaan dia boleh jadi macam ni lah. Sama ada dia kena sebelah ni kuat atau dia kena kedua-dua belah ni kuat. So bila kena kedua-dua belah kuat, so dia akan jadi gerbang laut. Dia pecah lah. Terowong dulu sebelah sana pun ada terowong, sebelah ni pun ada terowong, dan secara berterusan tindakan ombak tu akan membentuk gerbang laut yang terus menghakis. Okey, proses hakisan berterusan serta proses runtuhan menyebabkan bumbung gerbang laut runtuh meninggalkan rupa bentuk bumi, meninggalkan rupa muka bumi batu tunggul. Contohnya di Taman Negara Bako di Sarawak. Ada gambar tak? Okay, bolehlah search gambar ni. Cantik tempat ni, Taman Negara Bako. Okey. Okay, batu tunggul yang mengalami hakisan ombak secara berterusan pula akan membentuk tunggul sisa. Okay, dia proses ni berterusan. Satu proses yang berterusan menyebabkan berlaku 4 jenis muka bumi ni. Okey. Okey, yang ni boleh ingatlah. Yang ni pun awak dah belajar masa menengah rendah dulu. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula bentuk muka bumi akibat pemendapan ombak. Okey. Yang pertama iaitu pantai. Pemasuk pantai ialah mendapan pasir yang terletak di antara air pasang dan aras air surut di kawasan pinggir pantai. Selalunya pantai berbentuk landai dan terdiri daripada pelbagai jenis bahan termasuk pasir, yang ni utama dia lah, batu kerikil, kulit kerang dan batu karang. Okay, pantai terbentuk akibat hanyutan pesisir yang dipengaruhi oleh damparan dan basuhan balik ombak. Pembentukan pantai lebih mudah terjadi di pinggir pantai yang bercerun landai. Okay, contoh di Pantai Cenang di Pulau Langkawi, Kedah. Okay, kawasan pantai yang landai dan kawasan pinggir pantai dia tu yang landai,
Maksudnya kalau awak nak pergi mandi, awak boleh mandi ke tengah sikit, mungkin 100 meter awak boleh pergi daripada garisan air ni. Okay, itu akan jadi satu tarikan pelancongan yang lebih baik lah. Okay, boleh nampak kat sini, ni kawasan pantai. Okay, kemudian kita tengok lagun. Okay, kawasan air masin terpisah dari laut oleh berting pasir seperti Pulau Nusa Lembongan di Bali, Indonesia. Okay, ini contoh lagun. Dia terpisah disebabkan ada berting pasir. Okay, ini lagun. So, kawasan ni tenang. Kawasan ni kalau lagun, kalau secara semula jadi, ada yang buatan. Okay, dia buat benteng. Kalau lagun yang secara semula jadi, ada juga yang jadi satu tempat untuk pelabuhan kapal layar. Okay, banyak lagun dia tu buat macam tu lah. Okay, berting pasir. Macam mana boleh terjadi pula berting pasir? Ia adalah permatang yang terdiri daripada timbunan pasir dan kerikil. Okay, berting pasir terletak selari dengan pantai. Ini contoh berting pasir. Okay, berting pasir. Dekat Sabah banyak. Gambar-gambar kalau pinggir pantai cantik, okay, boleh cari dekat Sabah banyak. Okay, kemudian kita tengok Tombolo. Okay, Tombolo kat Sabah pun ada. Ialah berting pasir yang menghubungkan daratan dengan pulau. Okay, ini pulau. Ini berting pasir. Tombolo akan tenggelam, Tombolo. Tombolo akan tenggelam apabila air pasang. Ini kawasan air surut, okay, bolehlah nak lalu, nak jogging ke, nak buat apa aktiviti kat sini. Sebab dia cantik lah nampaknya. Sebab kiri kanan awak ada air laut dan awak seolah-olah melintasi kawasan tersebut untuk pergi ke pulau. Ini Tombolo di Pulau Shado di Jepun. Okay. Kemudian kita tengok Anak Tanjung atau Tertanjung. Okay, merupakan permatang yang bersambung dengan pantai dan hujungnya menganjur masuk ke laut. Pembentukan Anak Tanjung berkait rapat dengan arus pesisir pantai yang mengangkut bahan enapan di sepanjang garis pantai. Okay, ini Anak Tanjung, Tombolo, pulau. Anak Tanjung contohnya di Sydney, di Australia. Okay. Okey, itu saja untuk tajuk 10.3. So, pertemuan pemikiran. Okey, tak apalah. Okey. Buat nota yang mana gambar rajah tu yang perlu, yang mana ada lukisan tadi. Awak boleh photostat dan macam ni pun kalau awak ingat tak ada masalah. Kalau boleh photostat lah. Okey, globe dengan geo dan seterusnya. Dan tolong buat nota lengkap, ringkas dan padat, tak perlu salin satu persatu ayat. Okey. Dan tengok video untuk penerangan lanjut. Okey, tolong buat. Okay, tahun ni saya rasa awak tak akan pergi sekolah pun. Kalau sekolah buka pun awal tahun depan belum tentu, mungkin sampai lepas SPM. Okey, so bersedialah dengan belajar cara macam ni. Nak tak nak, inilah cara yang terpaksa kita buat. Okey, sebab saya tak pasti bila COVID ni akan reda di negara kita. Kalau hujung tahun ni pun saya rasa mungkin kata 5 sahaja yang pergi sekolah. Yang mereka pun yang kata nak kena vaksin pun belum divaksinkan lagi. Okay. So, siapkan nota awak dan tengok video ni untuk huraian. Nak tahu huraian lanjut lah. Okay, kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya 10.4. Okay, dalam video seterusnya kelas yang akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.